tutup kah? Inilah museum dia. Dari segi tempat cakapan kami orang si sama, ada Usam pun si sama. So kami lebih kepada ada Usam, kampung itu dikenali sebagai kampung talian, yang terbagi kepada 4, hulu, tengah, tradisi dan laut. Yang dalam itu adalah adat ataupun budaya atau pameran untuk hulu, tengah, tradisi dan laut ya lain lagi cara adatnya. And then yang hulu sebelah ya lain lagi cara adatnya, dan mengistilahkan adat adatnya adalah adat Sungai Batang Mukah. Dan biasanya orang Melanau itu dibahagi kepada kasta-kasta tertentu. So kita boleh nanggal situ. Itu adalah hantaran pertunangan dan perkahwinan sekaligus, yang dikenali sebagai pertama 9 pikul, keduanya 7 pikul, ketiganya 7 pikul bertirih, dan yang keempatnya dikenali sebagai dipen ataupun ulung, yang mana golongan tersebut telah dimansuhkan ketika mana Brunei menanggapi Mekah pada abad yang ke-18 sekaligus Raja Bruk dah menjajah Sarawak. Golongan hamba bedi dimasukkan disebabkan suatu ketika dulu bila nak mendirikan tiang dikenali sebagai Jurunai untuk Mukah, kami orang nugahnya Jurunai untuk dalat Oya dan yang nugah Biden. Biasanya tiang tersebut adalah tiang kebumian golongan bangsawan, dan mendirikan tiang tersebut memerlukan 2 orang hamba bedi yang akan dikorbankan. Maka melihat tata cara dan budaya suku kaum Melanau macam ya, tidak ya. So Brunei datang dulu, so nya si membenarkan, dan dia jual dengan Raja Bruk sampai kini tu lah hamba berdiri si ada lagi. So kita boleh nanggal tu adalah hantaran pertunangan golongan bangsawan 9 pikul takat tu. Kemudian tengahnya ia adalah untuk 7 pikul, dan ada canang gong yang ia adalah untuk 7 pikul bertirih ataupun kelas ketiga, kelas pertama, kedua dan ketiga. Tapi ada barang yang dah ditukar seperti bedil, meriam. Dolok biasanya untuk berian, istilah kepada berian hantaran adalah seperti bedil, meriam ataupun geran tanah. Sebab kini tok dah ditukar dengan gelang emas. So tok masih kami praktikkan, cuma ada barang yang susah nak dicari, so terpaksa ditukar. Pikul bermaksudnya adalah kasta, derajat. Pikul ya bukannya berkata, tetapi derajat ataupun kasta dia. Kalau ada soalan kita tanya, si kita pergi sini. Yang ini sama tadi lah. Si tok adalah sebagai biasanya setiap suku kaum dekat Sarawak lah, termasuk Melanau, sebab benda tok adalah sebagai harta adatnya. So dia tok aja lah nak hantaran dia tadi. Jadi yang pertama biasanya 9 pikul nya banyak lagi terbahagi macam tiang Jurunai ya. Si semua orang boleh mendirikan Jurunai, sebab tiangnya adalah atas permintaan si mati ataupun derajat yang paling tinggi. So kalau semua 9 pikul yang dapat mulai ya, so penuh lah dalam kampung. Cuma dalam kampung tu ada 7 ikit, yang tinggal kini tu adalah 4, 3 dan 4. Sebab ialah kami sebenarnya maaf kami sebab baru kena bila mana dekat Sarawak tu kini tu lah Melanau diulang sebagai Melayu, sedangkan kami bukan Melayu. Sebab orang boleh nugah Melanau tu
munggah ya tadi Melayu Melanau terus kami si bapak berkenan siapa setuju. Tok Melanau macam ni tok. Nah, Tok Melanau Kristian ke Melanau? kampung tu majoritinya Kristian. Oh. Nah, yang sebelah laut dia adalah Muslim. Yang kepunyaan mini museum tok Kami Kristian Katolik. Kristian lah. Nah, Okey. nah, majoriti dekat bukan tu adalah Katolik. Oh. Dan dekat yang Methodist. Dan Oh. banyak lagi lah Kristian kini tu macam-macam namanya. Ya, betul. Saya tadi ingat Muslim Si yang ni. bukan. Oh. Tapi bila saya tengok alat-alat ini, saya pun fikir Ah, tak mungkin ini kan Muslim. sebab Oh. Melanau bila convert Muslim, daknya akan macam Melayu. Oh. So benda tu tadi sebab ialah kami si bapa bersetuju bila VCF dekat Sibu ya. Borneo Culture Festival selalunya bulan 7 tidak ya. Daknya mengajukan satu festival untuk setiap suku kaum dekat Sarawak termasuk Melanau, tetapi Melanau tu tadi dah digabungkan dengan Melayu. So sikit stage yang Melayu Melanau, sikit put yang Melayu Melanau. So orang pun confuse. Sebab Melanau tu bukannya Melayu. Kalau ikutkan daripada segi leluhur dan sejarah Melanau, kami adalah daripada etnik orang Tulu. Kami adalah daripada Kayan. Dan saudara terdekat kami orang adalah Sekapan, Lahanan, Punan, Kejaman, Sekenan, Berawan. Banyak lagi lah sub-etnik ya. Sebab ialah mun Melanau mukah nunggah Jehunai tiang tadi, Melanau Oya Dalat dan yang nunggahnya Kelida dan orang Ulu nunggahnya sebagai Kelireng. Satu tiang sama, panggilan yang berbeza. Sebab benda tu tadi agama adalah pilihan, bangsa tetap bangsa. Betul. Sebabnya sih boleh diubah. Ya. Okey, kita pergi sini ni. Itu adalah bilik tidur pengantin. Biasanya dikenali sebagai gantang. Dan kami orang kalau dekat Sarawak tu kan Ipan orang Ulu lebih percaya kepada hombil, burung kenyalang, bidayuh lebih kepada burung elang, eagle. Tetapi kami orang percaya kepada we got influence Chinese. We believe about the spirit of dragon. So motif dekat situ berarti all the good luck. Dari segi bilik tidur, dari segi perubatan kelak ya, kami orang nang dragon sejauh lah dalam kehidupan. So benda tu adalah katil pengantin dan dia ada 3 dalam satu. The whole set is something like bilik tidur, dalamnya adalah katil dan depan tu adalah untuk adanya bersanding. Dan tu walaupun benda tu kampung tu masih ramai orang nyimpan dekat 10 keluarga, tetapi semua motif yang berbeza. Yang pasti dekat siang dragon mesti ada walaupun yang berbeza. Tu dah 8 generasi. Susah nak cari kini tu. Orang Molah pun si ada. Jangan kaya anyaman-anyaman pun Melanau dah pupus. Semua dah habis, dah pupus semua. Sebab generasi. Dari ini dapat bahan-bahan untuk museum ini. Bahan kita ni. Bahan yang ada Barang-barang dalam- lah. Ya. Barang-barang ya adalah daripada moyang-moyang kami lah. Oh, sungguh banyak juga. Oh. Sebab sekitar tahun 60-an mun orang si berjual nang banyak lagi. Sebab biasanya ada orang tengah kantau je nak beli dari kampung ke kampung. Orang Melanau pun Oh. so adanya akan berbeli barangnya. So orang kampung apa lagi berjual lah. Oh. Ya, ya. Sampai nak dikubur-kubur ya, dia ambil dijual. Tidak ya lah. Dikebuk tanah balik ya. Sebab kubur-kubur orang dulu tidak iban tak lain bangsa lain lah. Ya. Dan banyak nyimpan tempayan apa Jadi semuanya. kampung ini sudah lama sudah wujud ya. Lama Dapat tak tahu berapa puluh tahun? Ya kami sih pastilah ya. Sebab kalau ikutkan tu adalah kampung mula-mula sebab di kampung tu aja yang masih kekalnya Jemunai. Kita boleh nangga dari penjat tu, dari tingkap tu seberangnya. Situ aja kita berdiri. Tapi tempayan untuk tulang yang dah pecah. Iya kah? Situ aja kita Betul-betul tulang. betul-betul tulang. Ni Mana? Ya seberangnya. Kelak kita boleh seberangnya pakai jebatannya. Sejauh seberang aja. Kubur kah? Macam kita kelereng orang Ulu ya. Ah. Tapi untuk Jemunai kami dikit aja ukiran atas ya. Kelideng orang kelideng Melanau Darat dan full
full tok rupanya. Oh. Seberangnya tok. Tok nak tuan puteri, tok orang tok orang bangsawan. Oh. Ah, Tok yang tinggi orang bangsawan lah. toknya tok bangsawan, tok tuan puteri pun. Oh. Besar tok. Oh. Tapi yang Tok masih ada. Masih tahun lepas dah dibaik pulih oleh museum. Bayangkan tok ketua kampung dulu. Bayangkan tinggi besarnya nak. Tinggi ya. Oh. Sebab kini tok dah ada titi paras tok. Soalnya macam nak yalah macam rendah si bapa tinggi. Mun dari tanah yang nang tinggi lah. Tidak tahu kan ada titi ada seberangnya. Dolok dari tanah yang nang tinggi lah ya. Bawah-bawah dia bukan kubur lah di bawah tanah. Biasanya untuk mendirikan tiang kedat tok mesti dah tadi 2 orang dipen hamba bedi. Ah, 2 iya kan? orang mesti disimah ya. Dikorban kan? Dikorbankan. Aduh. Seorang akan dipolah lubang. Ah. Pertama kali lah cerita pertama kali. Setiap bangsawan tadi akan dikebumikan dalam the hanging coffin. Tidak tahu macam tu lah contohnya. Tok orang biasa. Tapi mun orang bangsawannya akan ada ukir seperti naga, boyak, Kita boleh naga di culture Borneo Kuching ya. Sebab ada sikit ya, ia adalah daripada kampung tok. Oh. So kampung tok cuma moyang 2 moyang kami ada. Sebelah ya, dan di hulu yang ada 2. Si banyak gila sebab dah roboh semua ya. Gambar-gambar yang ada nih. Tok adalah ada moyang-moyang kami. Tok adalah my father side. Nenek kami nya long life 100 setahun yang meninggal. Tok by my mother side lah. Tok kami. So kedak tok tadi nya akan dikumikan dalam orang ulu pun nunggah salong juga. Kami nunggah salong. So lepas tok akan dipolah tok penutupnya dah pecah semua. So buluh akan dipolah. So setiap sisa-sisa tadi perebutan proses tadi akan dapat disalir lah. Disalir turun ke salir bawah. ikut buluh. So beberapa tahun daknya akan buka tok. Sebelumnya pertama kali daknya akan mencari tiang belian lah. Dia simpan atas tu lah. Sebelumnya adanya buat ukir untuk Junai cuma dikit aja ukir atas tok. Mun kelidang dalat nya penuh ukir. Kami dikit aja atasnya. So berapa tahun sebelum daknya nangga dulu buka keranda tadi nah bila dah dapat tulangnya. So lain ceritanya dengan puteri tu bukan cerita nak biasa. Okey. Daknya tu tadi bila dah siap semuanya barulah upacara menulang. Bila upacara menulang diadakan, so ada orang-orang yang disuruh tadi diamanahkan untuk mencari hamba abadi atas dasar paksaan. So daknya akan pergi ke kampung tok lah mencari hamba abadi, the slave tadi. So atas dasar paksaan. Seorang lelaki dan seorang perempuan. So bila mana hari nak mendirikan tiang tok, so tulang tu tadi disimpan di dalam tempayan bukan tajau. Tempayan tidak blue and white porcelain tidak ya. Soalnya mestilah besar sebesar tok lah, besar lagi besar tajau. Kami mesti gunakan tajau tidak tok tapi blue and white porcelain. Satu lah. Besar lagi lah ya. Sebabnya nak menyimpan tulang borak dalamnya. Ada dalam rumah atas saya belum sebab hari kan kami banjir. So kami lagi ada barang atas. Yang dikorbankan tu terus dalam tanah lah. Seorang lelaki. Yang lelaki tadi kan kita pernah nanggas cerita ya kan Sepah Junai. Nangga adalah Netflix. Kami konsultan untuk filem ini. And then yang terbaru adalah kami orang ada syuting untuk filem Tugau juga. Tugau yang adalah pahlawan Melanau. Okey. So pertama kali nak mendirikan tiangnya dibuat lubangnya, dalam lubangnya lah lelaki yang tadi dia akan ditolak terusnya, lalunya dihempap dengan tiang tok. Terusnya meninggal. So lekat ya bila tulang temulang tok tadi dalam tempayan yang diikat di tengah-tengah tok, di tengah-tengah ya. So perempuan tadi akan diikat di situ dengan rotan berbentuk U tidak ya. So tangannya diikat, yang berdiri atas rotannya. Nyasi akan dapat ditolong. Setiap orang menolong akan dihukum bunuh. Jadi macam mana pula dia boleh kena pilih
dia boleh dipilih. Sebabnya adalah golongan hamba bedi. Oh. Misalkan kami ada 4 peringkat. Oh. Pertama 9 pikul, kedua 7 pikul, ketiga 7 pikul berdiri. Ia adalah kasta-kasta. Dan Oh. kasta keempat adalah hamba abadi yang ditugaskan orang sebagai dipan ataupun ulu. Oh. Kalau sekarang masih pakai lagi. Sebab bila Brunei dah masuk Mekah kurun ke-18, bila melihat cara melanau kedaya, soalnya automatically lah nya okay, terus menyuruh si boleh lagi. Oh. And then bila Brunei dah tewas di Mekah tu, Raja Brooke datang. Ya. So Brooke pun si mau lagi. Bubar lah. Bubarkan semua. So ini dah sejarah lama lah ni kan. Sebab since masa Brunei dan Raja Brooke ialah sampai kini lah tiada lagi hamba bedi. Ya. Tapi bagus juga lah itu sejarah lah. Memang sebab iyalah, kita kena ingat lah kan. Kadang-kadang orang tertentu datang situ ada ingat ingat orang Sarawak kedaya, ingat orang Borneo kedaya. So kami tak tahu lah Ya. So kami akan madah this is Sarawak. So full stop. Malas nak banyak gila. Lain dengan cerita Tuan Puteri tu Puteri tu nya adalah cinta yang terlarang. Seperti batik Lain darjat. nya Nang Puteri. Kita boleh naga tu kacanya dah dibuat bubuk. So ia gambar ya. So kami ia dari belakang tak dari depan. So tulang puteri dingkah dalam lubang debah. Tempayan atasnya adalah cuma simbolik. Sebab tempayannya bukan tempayan betul benar. Tempayannya adalah tempayan daripada kayu. Dari kayu yang tadi diukir menjadi tempayan. So tu adalah dua orang perempuan dikorbankan, yang mana perempuan tersebut adalah pengasuh kepada puteri. Sebab puteri tu tadi telah bercinta dengan orang kebanyakan, so nya telah dilarang oleh bapaknya. So nya merajuknya bukan bunuh diri, nya si makan si minum, so nya meninggal dunia. So cinta bertukar ajal. Mula-mula bapaknya yang sakit, so nya madah dengan penduduk kampung supaya mendirikan curunai lain dari yang lain. So bentuknya lain. Nak lain tu adalah curunai ada stok kacak jual tu. Itu adalah yang terakhir sebelum Brunei masuk. Tu kira-kira dalam tahun 1838 hingga ke 1837, sebab 1840 Brunei masuk Mekah. So puteri yang tadi sama juga proses, tapi tulang temulangnya disimpan di dalam pinggan yang berwarna hijau kedaya, iaitu seladon ataupun pecah seribu, ataupun kalau orang menggahnya sebagai jaluk kenatan. Pinggan atas pinggan besar. Soalnya akan dibungkus tapak pinggan kedaya dibungkus dalam kain putih, dibungkus dalam tenunan kain songket lagi. So dingkah dalam lubang lebah. Hari ada kami syuting juga lah untuk slot TVS ataupun RTM dengan tajuknya adalah Pelikpedia. Baru dalam minggu lepas. Ini gambar orang putih ke apa? Sebab dulu kan Tok Queen Elizabeth. Kan dulu kami pertama kali melanau sendiri berkuasa. Bila rakyat kurun yang ke-18 Brunei datang disebabkan untuk menakluki Saigon. Ada yang mengatakan bahawa Brunei datang adalah untuk menyebab agama Islam, bukan. Sebab 3 utusan daripada Brunei, sebelah moyang kami bernama Pangeran Matusin, dan Pangeran asal sebelah laut orang Kerasti Raja di sebelah hilir. Sebab majoritinya Matusin tadi, Pangeran Matusin adalah untuk tadi ketua di kampung Talian. So orang yang kahwinnya adalah orang yang ajak masuk Islam. Seorang lain sih maknanya nya bukan menyebab agama Islam. Islam datang ke muka adalah daripada pedagang-pedagang. Kalau ikutkan kan kita sebenarnya kita ada negara kita pun Melano, iaitu dekat Sabtu kan ada 5 kerajaan, The Lost Kingdom of Sarawak, ada 5. Pertama adalah Semerahan, kedua adalah Sentubong, Kelakar, Seribas dan kerajaan Melano. Melano dengan Brunei berpisah tidak, adanya ditulis dalam Manuskrip kuno lama bertarikh 1365 dikenali sebagai negara kerajaan. Makanya tadi tewas tumbangnya kerajaan Majapahit disebabkan oleh alat petata. Maka dalam masa yang sama, dalam kurun ke-18 disebabkan Brunei berpisah tidak dengan Melano tu tadi, nya tadi ingin menakluki Saigon. So ialah mungkin tak pergi ke tebing Sungai Muka, kita nangga dekat Tokong Cina ada chief ni, serobong tinggi.
ia adalah lambang kepada factory Mukah satu ketika dulu. Sebab dalam masa yang sama harga sabu dunia telah jatuh, maka dalam kurun ke-19 ke-20 Iran yang ditutup, dan perang dunia kedua lah yang telah memusnahkan kekuasaan Siam, iaitu bila mana Jepun datang. Maka tadi bila Brunei datang, ketidakpuasan Pengiran Mesusi tadi terhadap Pengiran Asyad sebelah laut dia, nya nak mengadakan pelabuhan Mukah sebagai bebas cukai, tetapi Pengiran Mesusi di sebelah Kelantan, di sebelah orang si mau. So nya masih berdegil, nya berjumpa dengan Charles Brooke dulu sebelum James Brooke. So Charles Brooke madah kita adalah di bawah Brunei. So kalau orang si dapat nolong lah. So bila nya balik Mukah, nya sanggup membunuh Pengiran Asyad. Terbunuhnya Pengiran Asyad, maka campur tangan Brooke datang ke Mukah. So nya ingin kononnya tadi menyelesaikan, tapi ialah peluangnya untuk menjajah Mukah. So Mukah telah di bawah pemerintahan Brooke. Dan dalam tahun 1941 hingga 45, Perang Dunia Kedua, maka Jepun datang. Seluruh Nusantara, Asia tu diserang oleh Jepun termasuk Mukah. Dan dalam tahun yang seterusnya 1945, penyerahan Hiroshima dengan Nagasaki telah dibom oleh Amerika Bersekutu. So Sarawak dan Mukah diserah kepada British colony. Makanya itu adalah ori poster daripada rumah lama kami. Sebab during the British colonial masaya, setiap rumah akan diberi diedarkan poster tu supaya kita respect the queen. Sebabnya adalah legend, kita pergi ke kedai antik, ada jualan madah just for display ataupun harganya jangan tanya lah. Sebabnya legend dah meninggal. So bayangkan tu adalah Prince Charles, Princess Anne. Prince Charles tu anak dia kan? Charles ya, bini laki Lady Diana. Yang sekarang lah. Sakitnya kini tu. Kami dengannya sakit lah, tiada lah yang ada kami. Iyalah. Tapi kami dah langgar dalam Facebook. Kan tidak tahu senang aja. Pagi tadi kan ada pelik jua kan dah ada. Fake aja lah beritanya sebenarnya. Kan adanya ada pok meninggal. Walhalnya kan baru baik, baru sembuh 3 hari lepas. So pagi tadi tiba-tiba ada orang siap ini ada itu kan cepat. Nak baik dia cepat. Nak si baik dia lagi lah cepat. Ini ada bayi ni apa ni? Ia adalah itu adalah untuk meleperkan dahi, iaitu untuk mencantikkan raut wajah seseorang perempuan. Itu adalah setiap suku kaum dekat Sarawak seperti Iban dengan tatu, Bidayuh dengan jinjang leher, orang Ulu dengan panjang telinga. So baby talk adalah untuk meleperkan dahi. Pertama adalah nilai kasih sayang, kedua adalah untuk mengacakkan raut wajah seorang perempuan. So prosesnya tadi nya lebih kepada kaum perempuan, baby perempuan, lelaki ada cuma si ramai lah. So baby talk berusia ia dikenali sebagai forehead flattening. Untuk muka kami nunggahnya sebagai mejak, untuk talat dan yang nunggah api, dan untuk oya dan yang nunggah tadal. Even kami dekat-dekat aja, tetapi panggilan berbeza. Sebab ialah melanotok very specialnya percakapan kelakar kami orang si sama, adat budaya si sama, busana pakaian pun si sama. So benda tu tadi, okay. Baby yang hendaklah dilahirkan selepas dilahirkan, nya berusia 2 minggu hingga ke sebulan or in between. Sebab kita perlukan dahi yang lembut mau lebih sebulan nya si boleh lagi lah. So nya hendaklah dibendong tidur siang hari tidak ya. Lepas sekali akan atas dahi akan dingkah tekat 3 jari kan hitam tidak tu, 3 jari tidak ya. Lekat ya batu pemberat, batu khas. Atas tu barulah spesies keladi hutan yang masih hijau. Di situ akan dekah Chinese coin ataupun tempurung kelapa, coconut shell untuk menarik, untuk mengetatkan antara papan tok dengan dahi baby ya. So proses tu memakan masa selama sebulan hingga ke 2 bulan, depend kepada kesihatan bayi ya. Dan prosesnya tadi bila dah tersusun tok, masuk benda tok tadi, so tok akan ditarik dan dipusingkan setiap harilah kecuali baby ya sakit atau demam. Sebab ialah proses tok memakan masa lama, sebulan atau 2 bulan atau in between. Dan sekiranya hasil dah berkesan, dah ada resultnya tadi, so
nya akan stop lah. Dan bilanya meningkat remaja dewasa, dahinya akan leper, luas kita tahu flat dahinya. Tapi dalam gambar si ketara gila lah. Tapi mun face to face macam kami sempat nenek kami, so kami dapat langgannya. Okey, so pertama tadi tujuannya nilai kasih sayang mak bapak tadi si mau si nenek akan berkeras juga lah sebab benda tu bahaya sebenarnya. Dalam kes anak atuk kami seorang mengikut cerita mak kami, baby atuk kami meninggal, padanya pecah, matanya keluar, maybe too tight. Sebabnya trik gila. Terlampau ketat. Terlalu ketat. Dan secondly, pantang larang. Sebab masa proses tu mak bapak si boleh bekerja sembarangan lah. Sebab seperti perempuan mengandung kan, si boleh kita ngetok apa semua bendaya akan efek yang terjadi pada baby. So, mun lah kita si maut tadi, kita boleh kelihagi dengan nenek lah. Okey, kita akan so nenek akan ada puasa sebab yang ada this is our culture. Ni tok adalah budaya kita. So kita sih boleh lah. Apa yang nenek pada mesti betul. So ia adalah tujuannya. And then selepasnya tujuan ketiga adalah bila mana sekacap gini pun perempuan melanu satu ketika dulu belasung pipit kah, bertahi lalat kah, nya si akan dianggap sebagai kacak kecuali lah dahi yang leper atau forehead flatted tadi. Leper dahinya, luas dahinya, ia adalah perempuan kacak. And then the fourth one, the fourth reason is punya kawinnya memakai melanau headgear ya, ia akan mau kacak. Tapi ya si semualah dapat pakai benda ya suatu ketika dulu sebab orang yang mampu aja boleh. Tapi the more important things, the reason is about the forehead planted, berarti ia adalah perempuan kacak. Saya lah beza antara Melano dengan Melayu. Cumanya benda tu tadi si dipraktikkan lagi since early 60s lah sampai kini. Ni ada lagi orang Ulu nak mau yang tadi kan. Jadi Dayu ya cuma 3-2 orang je lagi. Kan seorang yang dah meninggal lagi ya. Sebab benda tu akan pupus lah. Ia pun ada persoalan di situ bila orang datang tahu lah kenapa pelat this is Sarawak, so stop lah. Kita boleh naga tok tok dalam apa tok kedangan dikit tok tidak jalan dahi lah. Nya akan serong turun, mun dari tepi nya akan serong turun ke bawah, so nya akan luas. Tok ya. Tidak jalan dahi. Nampak kata Pak. Kurang fokus Pak. Kurang fokus. Dekat lagi. Boleh di notok dah. Ya, boleh. Untuk semua keluarga lah. Tu apa nama tu? Ya, ketel juga lah. Sebab benda tu tadi macam ya, nya dapat makan masak sebab ia adalah status atau lambang kepada keberadaan sesebuah keluarga untuk menunjukkan kekayaan. Ini barang memang mahal. Tiada dijual. Tembaga biasanya daripada Brunei. Walaupunnya lambang ada binatang sebab Brunei adalah Islam, tetapi ada tukang barang daripada China yang disuruh oleh Brunei dulu. Memang mahir orang buat ni. Tidak bedil-bedil, semua daripada Brunei. Cumanya kami orang hilang bedil bila mana Perang Dunia Kedua Jepun datang. Dannya dari rumah ke rumah merampas bedanya. Pinggan ni memang dari pinggan dulu. tok dari dari Belanda. Walaupun kita bukan di bawah jajahan Belanda, tetapi barter trade tadi sebab lima pekerjaan utama Melanau adalah pertama Melanau berkebun rumbia, bertanam padi. Kedua adanya pembuat kapal, ketiga adanya pelayar, keempat adanya adalah pedagang, kelima adanya adalah nelayan. Bila adanya ada berpisah daripada kaya. Tak pernah tengok benda ni. Dulu benda tu same with Chinese, similar with Chinese. Chinese believe about the wording there, it's about double happiness. Mun Cina ngantar ya untuk pengantin, Melano pun mengantar bendaya dua bendaya untuk pengantin. Cumanya kini tok susah nak dapat lah. Iyalah. Tok adalah
mahalah yang seladon untuk museum nunggahnya seladon. Seladon. Punya hijau kita tok seladon. Kalau orang nunggahnya jaluk kenatan. Oh. Tok pun ada daripada Ming, Qing, Sung. Boleh tahu kau umur tingkatnya? Notok lama lah. Sung dengan Tang adalah yang lama. Oh. Hanya dekat 800 hingga ke 1000 tahun. Aduh. Sebab 10 maharaja Cina Oh. dolok makai. Nya akan turun. Mingnya ada yang Old Ming, Late Ming, Middle Ming. Nya sih sama. Oke, terima kasih ke pencerahan. Yalah, mungkin kau tak lain-lain. Kami suka bercerita. Boleh kenalkan diri kita? Kami Tommy Blake dan kami adalah pengurus untuk museum Tok, dan untuk kelak museum Tok berusia 14 tahun. Oh. So yalah. So nama Sapan Pulau. Sapan berarti rumah kecil didirikan di tepi-tepi sungai. Yang maknanya Sapan tadi kami ngambil namanya, dan Sapan ni kini tok dah si ada lagi untuk proses manual untuk molah sagu. So dulu kami nunggahnya sebagai Sapan, rumah Sapan. So nya akan didirikan di tepi-tepi sungai, dan rumahnya adalah untuk memproses batang umbia menjadi tepung sagu. Dan pulau pula nya adalah pulau. Pulaunya adalah terletak di seberang tok. Makanya ada 2 buah pulau, dan pulau ya dipisahkan oleh satu sungai bersimpang 3. Maka pulau ya dalam bahasa Melanau dikenali sebagai pulau. So, dari sialah kami tadi takutnya pupus, takutnya hilang, so kami ngambil namanya. Ia pun satu anugerah bagi kami. Mula-mula kami bila ada museum tu, kami tercari-cari apa nama sebenarnya anak polah ya. Untuk supaya menjadi ingatan, menjadi sejarah yang sebenarnya untuk suku kaum Melanau dekat Telentok. So tiba-tiba kami mendapat idea ya, satu anugerah. So far untuk kini tok lah sepanjang 14 tahun benda tok walaupun kecil tetapi nya dikenali lah. Yang banyak yang syuting. So the big event yang kami sama-sama combine untuk syuting adalah filem Sumbangan Jurunai itu. Kami sebagai konsultan untuk filmnya. Dan yang terbaru bulan Februari lepas kami syuting di Miri, and then di kampung Tok juga, iaitu filem Tugau. But the film is just a short film lah. Nya adalah menceritakan pahlawan Melanau yang bernama Tugau. Tapi nya ceritanya tunggulah. Tunggulah. Baguslah, jangan lupa kepada penonton siapa-siapa yang tengok video ini, kalau datang muka jangan lupa datang tengok museum ni ya. Museum Melanau sini ya. Kita support each other lah. Kalau bukan kita siapa lagi Ya, sebab ya, ialah kami selalu mesan. Jangan lupa singgah sini. Kalau tak singgah di sini memang boleh dikatakan rugi lah. Kalau nak tahu adat resam di sini ya. Kami selalu mesan. Sekira apa sukan dekat Sarawak tu, mulalah museum, even museum kecil di Longhouse di sini-sini, di pedalamannya. So ia adalah untuk pelancongan. Ya. So pun saya dari generasi yang akan datang saya kan tahu. Iyalah benda ya. Detail explanation macam mana. Tok adalah untuk tok tadi. Kami dah perturutkan untuk anak buah kami. Kadang-kadang ada yang faham, kadang-kadang si faham. Bila kami di syuting di Miri, kami menyuruh